topik yang ketiga. Over sikit kita sampai kepada 5.3. 5.3 ni sedap sikit lah tajuknya iaitu kalau kita tengok selepas pembentukan Malaysia ni, ni kita dah belajar dalam 52 sebab. Hari ni kita nak pergi kepada tajuk yang lebih jauh, lebih detail, iaitu berkaitan dengan reaksi penduduk tempatan. Ini reaksi penduduk tempatan dan reaksi negara jiran. Ada dua ni. Mungkin panjang, mungkin cikgu buat dua lah video ni. Kita nak tengok dua benda ni. Apabila tuanku mengumumkan, ini kena ingat tarikh ni. Yang ini memang kena ingat, kena hafal tarikh pembentukan Malaysia ni. Bila nak ditubuhkan, bila? Ini 27 Mei 1961. Siapa yang umum? Tunku Abdul Rahman Putra. Jadi sudah tentu kita nak menggabungkan banyak pandangan tokoh 5.1 kan? Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei. Dah tentu cadangan ini mendapat banyak reaksi. Menerima baik cadangan pembentukan, ada yang setuju, ada juga pihak yang menentang. Ini kita kena tengok betul-betul supaya jawapan kita tak silap. Daripada siapa yang menyokong menentang ni? Dah tentu negara tadi tu. Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei. Ini yang kita nak bentuk. Negara jiran juga tak nampak gaya macam ada yang bersetuju, ada yang tak setuju. Ini. Okey, kita tengok reaksi ni. 3 negara jiran, kalau soalan tanya berapa? 3. Tempatan berapa? 5. 3, 5. Ganjil lah tak boleh 1. 1 tak mau, 3, 5. Okey. Ini kita tengok ni tuanku mengumumkan. Pada waktu itu Brunei dan Singapura dikategorikan sebagai reaksi tempatan. Nampak? Dikategorikan sebagai reaksi tempatan lah. Sebab dalam rumpun kita nak bentuk negara bersama. Ini tuanku berucap ni 27 Mei dalam satu majlis minum teh. Mengumumkan ini di satu majlis, mengumumkan kita nak tengok tentang reaksi penduduk tempatan, reaksi tempatan penduduk tempatan. 5 tadi. 5. Cikgu taris balik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bagi tanah Melayu sendiri, jelas tanah Melayu, sudah tentu kita nampak sambutan baik. Masyarakat tanah Melayu ni terima. Bukan rakyat saja terima, daripada penduduk dan parti politik. Kena hati-hati. Dua tu dua benda yang berbeza. Sebab dia ada perkataan dan. Okey. Terima. Walaupun ada sedikit perbezaan, tak apalah Dan kita nampak di sini tuanku, cikgu nak letak warna merah lah mendapat sokongan UMNO. UMNO sokong. Okey, ini di tanah Melayu. Di Sarawak, jiran kita, dia ada 2 reaksi. Khususnya reaksi daripada pemimpin dan penduduk. Okey, kita tengok yang pertama ni. Yang menyokong, pelajar kena bezakan ini yang sokong. Daripada Parti Barjasa. Barjasa, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob. Inilah kita nampak yang akan jadi Ketua Negeri Sarawak ni. Keturunan ni Barjasa, Panas, Pesaka, SCA. Ada 4. 4 yang sokong. 4 sokong. Yang menentang, kita nampak penentangan ni panjang. SUPP ni. SUPP ni dia menentang. Kalau soalan tanya siapakah pemimpin dia? Tengok situ. Ong Ki Hui dan Snap. Ong Ki Hui. Ini 1. 2 ialah Snap. Ini parti yang kedua ni. Ini ialah Stephen Kaluningkan. Nama pun kita nampak nama tempatan lah.
Dia menentang. Namun begitu, ada juga yang dua ini. Ini dua. Cikgu letak dua sini. Dua menentang. Yang uniknya, ada dua yang menentang ni dah akhirnya. Selepas diberi penerangan, kita nampak dia menyokong. Iaitu Snap pada akhirnya. Snap akhirnya kita nampak. Ni parti ni tadi. Menyokong pembentukan Malaysia. Yang tetap menentang ialah SUPP. Pelajar ingat. Ada sana sokong, ada 4. 2 menentang. Akhirnya tinggal 1 lah. Ini kita nampak di Sarawak. Dan kita nampak parti yang menyokong ini. Yang menyokong, akhirnya mereka menubuhkan satu gabungan macam di Tanah Melayu. Waktu itu ada perikatan lah. Mereka bergabung dan menubuhkan satu gabungan namanya Sarawak Alliance ni. Alliance. Nak sebut Okey. Kalau alien dah jadi makhluk asing pula. Tak boleh. Ini. Ini Sabah dan Sarawak. Kita tengok. Okey. Di Sabah pula. Tadi di Sarawak. Ini di Tanah Melayu. Kita beza. Yang ketiga, Sabah. Sabah ni dia unik. Kenapa saya kata unik? Pada peringkat awal ni, mereka curiga. Apa yang mereka curiga? Kalau soalnya, kenapa timbul perasaan curiga? Kenapa timbul? Ketika itu Sabah ni dia sedang berkembang. Sistem perkhidmatan awam pun semakin baik. Dan kita nampak mereka curigalah, takut ini merupakan penjajahan kan. Dan kita nampak bila dah negara dia aman, sistem pun baik. Jadi pada pandangan penduduk, buat apa perlu bergabung? Semuanya okey nampak. Berkembang, sistem perkhidmatan awam baik, bebas menjalankan. British pula menjamin keselamatan. Jadi ni sebab. Ini kalau saya tulis di sini, ini adalah sebab dia. Jadi kita nampak sama macam sana, macam di Sarawak juga. Ini adalah yang menyokong. Iaitu yang menyokong ni. Lari pula situ pula begini. Ini yang menyokong. Menyokong, menentang. Sudah tentu yang menyokong ini ialah parti-parti politik yang di bawah pimpinan siapa pada waktu itu. Kita nampak USNO, Tun Datu Mustafa Tun menyokong. Sejak awal-awal lagi dia sokong. Ini satu lagi tokoh Sabah. Yang lain-lain tu kita nampak Ungkuk, USNO, PASUK, ada 4 juga. Macam atas juga 4 ni. Nampak? Okey. Dan juga mereka juga telah menubuhkan gabungan macam di Sarawak. Dan parti gabungan ini kita nampak dia banyak parti Ungkuk, USNO, UPKU, Demokratik. Ni semua. Okey, ini yang sokong. Yang menentang cuba letak warna hijau lah. Sabah ni banyak sikit ni. Yang menentang ni maksudnya bila tengok dah tak ada sebab tadi, mereka menentang. Soalan yang akan tanya sebab. Kenapa timbul? Sebab timbul penentangan. Okey, kita nampak di situ. Kenapa timbul penentangan? Cadangan ini telah mengejutkan pemimpin dan penduduk Sabah. Sebab mereka nak kemerdekaan secara berasingan. Dan yang paling penting tu, mereka ini nak membentuk kesatuan negeri Mordio Merdeka. Mereka nak merdeka dengan sendiri. Itu satu. Dah dapat 2 markah 1, 2, 3. Okey. Yang kedua, faktanya ialah Sabah ni dia menganggap tanah Melayu ni terasing. Seperti Indonesia dan Filipina. Jadi mereka takut tak dapat sesuai lah. Terasing ni maksudnya macam orang asing lah asing di luar dia. Maksudnya bolehkah mereka ini menyesuaikan diri dalam keadaan dari segi sosio-budaya, dari segi politik, pilihan raya dan sebagainya. Dan yang seterusnya kita nampak, mereka ni nampak Sabah dengan Sarawak, Sabah dengan Tanah Melayu ini, jarak dia
jarak antara Sarawak Sabah ni dia akan timbul masalah dari segi logistik. Nak bergerak pada waktu itu mungkin kapal terbang tak banyak kan. Jadi kita. Dan yang ketiga ni, ini. Apa lagi sebab dia menentang? Pemimpin Borneo tu sendiri telah membentuk satu barisan bersatu. United Front ni, mereka ni mencabar pembentukan. Di sini kita nampak ni. Gabungan ini ambil daripada Sarawak sikit, Brunei sikit. Mereka siapa dia ni? Tokoh-tokoh inilah pelajar kena ingat yang menentang ni. Ong Kee Hui, M. Azhari, Parti Rakyat Brunei, Donald Stephen dari Parti UNCO. Nanti kita nampak dia akhirnya dia menyokong nampak tu. Akhirnya dia menyokong. Dia nama Tun Fuad Stephen. Jadi kita nampak mereka ni bentuk barisan bersatu menentang Sabah, menyertai tanah Melayu dan negeri-negeri lain, ataupun lebih senang cerita pembentukan Malaysia. Ini kita nampak pembentukan ni. Okey, Singapura sudah tentu ada juga reaksi menyokong dan menentang. Pada waktu itu Singapura ni di bawah pimpinan Lee Kuan Yew, parti PAP. Parti PAP pada waktu itu dia sokong lah. Mesti ada sebab. Dia sokong sebab apa? Industri berkembang, pasaran dia lebih besar. Sebab Singapura ni dia pelabuhan bebas. Tambahan ni, ni penting. Tambahan pula pada waktu itu dia mendapat cabaran daripada parti lain. Nampak tu, parti lain seperti Parti Buruh bersetuju. Satu usaha yang sukar. Nampak? PAP pada waktu itu dia mendapat satu tentangan daripada satu tim yang kita panggil sebagai Barisan Sosialis, Parti Rakyat Singapura. Dan beberapa parti ini telah menang dalam pilihan raya di Singapura itu sendiri. So apa? Dia menganggap ini sebagai penjajahan baru ataupun neokolonialisme. Jadi mereka minta apa? Nampak? Pandangan rakyat ataupun referendum dulu. Ini kita panggil referendum. Buatlah referendum dulu kan. Sebelum nak masuk. Okey. Dan yang terakhir Brunei. Brunei ni dekat saja dengan Sabah Sarawak. Menyokong, menentang. Yang menyokong sudah tentu adalah pemimpin iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Dia mengalu-alukan. Tetapi dia nak apa? Dia nak kemerdekaan dulu. Ada syarat dia. Ini syarat. Apa yang tulis kat buku teks? Ini syarat. Okey. Namun begitu, tadi sama tadi. Ini timbul nama ni. M. Azhari ni. Sana SUPP. Apa itu ada UNCO. Ini timbul pula parti baru iaitu A.M. Azhari. Pelajar kena ingat ya. Brunei A.M. Azhari. Singapura Barisan Sosialis. Sana UNCO. Sana SUPP Sarawak. Siapa yang menentang? Dia menentang kenapa? Azhari ini dia berminat nak menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah, Kalimantan dalam satu gabungan lain. Jadi secara tak langsung dia telah mengganggu lah hasrat dia ni kan. Dia anggap ini satu bentuk neokolonialisme juga. Dia kata mungkin ini cara British untuk mengekalkan pengaruh dan kuasai ekonomi. Jadi Brunei menentang. Sebahagian kecil juga rakyat Brunei menentang gabungan ini. Jadi reaksi negara jiran kita akan buat satu lagi. Sikit saja reaksi negara jiran ni. Kita nampak di sini kan. Indonesia, Filipina, Thailand. Kalau KBSM dua je. Indonesia ni di bawah Soekarno pada waktu itu, pada asalnya, pada peringkat awal dia tak menentang. Dia mengalu-alukan pembentukan Malaysia. Filipina, Makapagal, dia menentang. Kalau menentang cuba letak warna hijau. Kenapa? Dia anggap Sabah ini ialah wilayah dia. Jadi kita nampak ni.
Walau bagaimanapun, bagi kerajaan persekutuan Tanah Melayu itu urusan British. Thailand, setujulah. Thailand kita nak letak warna ni lah. Cikgu nak letak warna ni. Thailand, setuju. Positif. Okey. Jadi kita nampak ini reaksi. Okey, cukup awal. Cikgu tolong jawab latihan yang cikgu bagi untuk kita memahami tentang tajuk ini.